Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati serta saya percayai barisan para hakim yang adil lagi bijaksana, rakan-rakan peserta serta hadirin hadirat para pendengar sekalian. Anak seluang, anak perubah, anak haruan di atas papan, akhlak cerminan pribadi ummah, syara'an ingin saya perdengarkan. Sudah terang lagi bersuluh, tajuk syaran saya pada hari ini adalah akhlak cerminan pribadi ummah. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, berbicara mengenai akhlak atau budi pekerti sangat luas medannya, bagaikan lautan yang tidak bertepi. Makin dalam diselami, makin banyak perbendaharaan yang didapati sehingga tidak habis untuk dibahas dan dikaji. Akhlak didefinisikan daripada Kamus Dewan edisi keempat sebagai perilaku, perangai ataupun tabiat. Oleh itu, setiap orang beriman adalah dituntut untuk mencontohi sifat-sifat yang terpuji. Sudah tentu salah satu daripada sifat yang terpuji adalah akhlak yang mulia, dan tidak ada lagi contoh yang terbaik kecuali mencontohi Nabi SAW. Jadi Nabi SAW diutuskan kepada umat akhir zaman, salah satu adalah untuk menyempurnakan keindahan akhlak. Ini sejurus dengan hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma bu'ithu liyutammima salihal akhlaqi." Maksudnya, sesungguhnya tidak Rasulullah SAW diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Daripada sini kita dapati semua manusia mempunyai akhlak, akan tetapi adakah manusia itu punya akhlak yang mulia ataupun tidak? Oleh itu, saya akan sebutkan tanpa membiarkan masa yang terus berjalan. Saya akan sebutkan dan bahaskan 3 ciri yang perlu ada kepada seseorang untuk mencapai akhlak yang mulia, untuk merealisasikan akhlak cerminan pribadi ummah. Yang pertama, perlulah bersikap adil. Sebagai contoh, Rasulullah SAW sentiasa bersikap adil kepada ahli keluarga, kepada jiran, kepada kawan, mahupun lawan, mahupun orang kafir yang menentang baginda. Baginda sentiasa bersikap adil sama ada dalam semua perkara. Rasulullah sentiasa komited dalam bersikap adil dalam berjual beli, dalam peperangan, dalam semua perkara, yang mana kita perlu contohi ciri-ciri ini. Ciri-ciri yang kedua yang perlu kita miliki untuk mencapai akhlak yang mulia, sudah tentu sentiasa berlemah lembut dalam ucapan dan tindakan. Rasulullah sentiasa mengamalkan ciri ini sebab Rasulullah adalah akhlak yang paling mulia. Rasulullah sentiasa berlemah lembut dengan orang, bahkan orang yang melakukan dosa yang perlu dihukum, orang yang kalah dalam medan perang, Rasulullah sentiasa berlembut. Bahkan orang kafir yang sentiasa menentang kepada baginda, Rasulullah sentiasa mencontohkan lemah lembut itu untuk menjadikan ciri yang penting dalam membentuk pribadi dan akhlak kita untuk mendapatkan akhlak yang mulia, yang mana Rasulullah sendiri bersabda, Allah Subhanahu wa taala yang maha lembut dan mencintai orang yang berlemah lembut. Hadis riwayat Muslim. Dan ciri yang terakhir untuk mencapai akhlak yang mulia, sudah tentu sentiasalah bersabar. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Tidakkah kita ingat ketika Rasulullah dipulaukan di kota Mekah, yaitu tempat kelahiran baginda, ketika baginda menyampaikan dakwah, lalu baginda lari dan berhijrah ke kota Taif untuk menyampaikan dakwah dengan harapan orang kota Taif menerima dakwaan baginda. Akan tetapi baginda sampai setibanya di sana dilempar batu sehingga berdarah-darah. Lalu Rasulullah bersabar dan mendoakan kebaikan. Ciri inilah yang perlu kita contohi untuk mencapai akhlak mulia bagi merealisasikan akhlak cerminan pribadi ummah. Tidakkah kita umat Nabi adalah umat yang terbaik? Oleh itu saya akan tutup perbahasan dan syarahan saya pada hari ini dengan sebuah hadis, yang mana hadis ini telah
menyoal setiap orang daripada kita, adakah iman kita telah sempurna? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan." Sesungguhnya termasuk orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi bertanya kepada diri sendiri, adakah akhlak kita telah baik? Jika akhlak kita baik, maka iman kita telah sempurna. Jika akhlak kita tidak baik lagi hari ini, perbaikilah, sebab hari ini iman kita belum sempurna. Berazamlah untuk berakhlak dengan mulia, kerana untuk membina sebuah keluarga, masyarakat serta negara berbilang amatlah menitik beratkan akhlak yang mulia. Bahkan sesuatu kaum tidaklah diukur daripada harta, kemewahan, bahkan diukur sejauh mana mulianya akhlak sesuatu bangsa. Jika mulia akhlak sesuatu bangsa, maka tinggilah kedudukan bangsa. Mungkin itu sahaja yang boleh saya sampaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.